Pedesuk dari pasar terus masuk ke dalam dapur. Dapur mana? Dapur bujang lah. Okey, jua dah untuk berbuka puasa ataupun resepi. Yang pertama hari ini, kita nak makan mi udang Penang style bujang mari. Ataupun Penang style, ataupun Penang mari, bujang style pun boleh lah. Okey, bahan-bahan untuk mi udang. Senang je, kita pakai mi. Takkan nak pakai mihun kot, laksa kot. Memang tak jadilah kan. Okey, mi lebih kurang dalam sebungkus. Tadi kita beli banyak sangat, kita boleh makan banyak-banyak kali. Ini lebih kurang setengah bungkus je lah. Kita ada 12 bawang putih, sebiji bawang besar, cili kering lebih kurang 10 tangkai. Siapa nak pedas lagi boleh pakai satu ladang pun boleh, satu guni pun boleh. Udang tadi kita beli 10 ekor. Ini kita ambil dalam 6 ke 7 ekor. Kita nak buat stok udang tu. Lepas tu yang balance tu kita nak buat untuk pasembur nanti. Okey, tauge. Lebih kurang dalam 50 sen lah kan. Okey, 2 ketul tahu yang telah digoreng. Make sure goreng jangan sampai hangus. Golden brown je. Dan kangkung. Okey, kangkung kita pakai dalam mi udang. Dalam mi kari kita pakai sawi. Okey, untuk pekatkan lagi kuah tu, kita pakai apa? Nendia. Inilah ubi keledek yang telah direbus sampai empuk. Nanti kita lenyek, kita masak kuah dia, kita lepaskan ubi yang telah dilenyek ni. Okey, mula-mula kita nak buat apa? Senang je. Kita ambil air panas. Okey, air panas. Memang panas menggelegak. Tak percaya letak tangan. Kita potong cili ni, cili kering ni. Kita nak masukkan dalam air panas ni, kita nak rendam. Sebab apa? Yang ni bahan tumisan ni nanti. Pastikan cili kering ni dia apa? Betul-betul kembang dalam air panas tu. Kalau tak nanti cili kering ni dia susah nak di blendkan. Kita potongkan dia. Kalau tak ada blender senang je. Malas sangat nak pakai cili kering, pergi beli cili paste. Biarkan dia sekejap kat situ. Sekarang ni kita nak potong dulu tahu dengan sayur kangkung ni. Agak-agak je macam ni saya potong dadu-dadu Senang je Bujang. Nak masak mi udang ni bukan susah pun. Senang je, bahan-bahan ni pun bukan banyak mana. Okey, kangkung. Kangkung ni macam biasalah, macam hari tu kita buat mi kari juga. Kita nak asingkan dia, patahkan macam tu je. Tak payah pakai pisau nak apa. Batang ni kejap kita potong pakai pisau. Okey, kita asingkan batang dengan daun sebab apa? Batang dia liat, kita nak rebus batang dia dulu ataupun kita nak celur batang dia dulu. Macam juga kita buat hari tu. Belah dua macam tu. Kenapa? Kalau kita tak belah dua nanti, dia ni keras. Ni kita dah rangup-rangup macam ni. Sedap ni batang kangkung ni. Okey. Kita clearkan sekarang ni. Kita nak potong bawang pula. Ni bawang. Sebiji bawang besar. Kita nak tumis. Sebenarnya kita nak potong lalu, kita nak blend, lepas tu kita nak tumis. Okey. Potong pula bawang putih. Macam ni je. Okey, nampak? Simple tak? Senang tak? Okey, kita masukkan dalam blender. Bawang ni. Kita nak blend, lepas tu kita nak tumis. Kita masukkan cili kering yang kita rendam tadi. Dah kembang pun. Kejap je. Siapa nak pedas bolehlah masukkan cili kering. Selalu orang blender main belasah je. Tapi TS pun boleh. Tapi kalau tak apik, habis. Blender terus. Untuk mi kita blender make sure dia sampai halus Untuk mi udang ni, kita nak buat kuah dia, kita blender sampai halus. Okey, nampak cantik. 3-4 kali pusing blender dah cantik dah. Nampak tu. Halus kan? Halus je. Ni bau sedap. Dah settle dah potong sayur. Kisar bahan-bahan tu apa semua. Sekarang ni kita nak buat apa? Kita nak lenyek lah. Apa ni? Ubi keledek ni. Senang je. Kalau tak ada tempat lenyek yang besi tu, kita pakai bontot gelas. Tak apa pakai penumbuk pun boleh. Terpulang. Kalau nak blender pun boleh juga. Kena letak air. Tapi kita tak nak ubi ni berair kan. Kita nak dia pekat. Nampak? Lembut je. Tak ada dah yang kasar-kasar. Semua nampak tu. Terpenyek dengan baik. Nampak tu. Kalau ketuk-ketuk ni dia padat macam tu. Apa kata? Jom kita masak. Dah siap semua macam ni. Mula-mula kita nak buat apa? Nyalakan api. Kita nak buat air rebusan. Ataupun stok udang ni. Rebuskan dia dengan api yang perlahan. Kita nak stok udang tu betul-betul menarik. Okey, sementara tunggu air rebusan ataupun stok udang ni mendidih dengan baik. Kat sini kita boleh buat proses satu lagi. Ataupun kita boleh masak. Atau kita boleh celur bahan-bahan yang kita macam mi tadi. Lepas tu tauge, kangkung kita potong tadi tu kan. Celurkanlah. Kejap lagi takkan nak makan mentah-mentah macam tu. Okey, bagi air ni betul-betul panas kan. Mendidih baik punya. Kan kejap lagi kita celurkan batang ni dulu. Batang ni dia keras. Batang kangkung. Jangan masuk pula daun kangkung. Daun kangkung kita celur kemudian. Sebab apa? Kalau kita celurkan sekarang, habis layu. Selalulah kita makan dekat dekat kedai ke, kat restoran ke, mi udang lebih kurang macam ni lah. Tak susah mana pun nak buat Bujang.
Dah jadi lembik dah dengan kuah dia tu. Okey, kita masukkan daun. Nampak ni daun yang telah kita asingkan tadi daripada batang dia. Kita masukkan daun dia. Celurkan dia sekejap je daun ni, tak lama mana. Sebab apa? Daun ni kau celur daun apa pun sekejap je. Tak payah nak lama sangat lah. Dah boleh angkat dah. Nampak tu. Lepas tu kita celur pula taugeh. Boy. Masukkan terus semua sekali. Cantik. Kita tak nak dia overcook udang ni, nanti dia rosak isi dia. Sebab apa? Kita nak servekan dengan udang ataupun kita nak hidangkan dengan udang yang cantik. Kulit-kulit kepala udang tu nanti kita akan masukkan dalam kuah tu. Kejap je dah boleh angkat dah. Nampak tu. Kejap je. Cantik. Nampak tu. Okey, nampaknya kita punya udang dah bertimbul-timbul dah. Macam ni. Memang dia stok dia memang terbaik dah ni. Kejap lagi mi udang. Sedapnya. Bukan apa. Bau-bau udang ni, buih-buih udang ni, tanda dia otak dia dah keluar dah. Otak dia dah masak dah. Kita dah boleh angkat dah udang tu sebenarnya. Kita angkat udang tu, kita asingkan. Sebab apa? Kita nak kupas kulit dia nanti. Isi udang tu kita nak pakai. Nak hidangkan dengan mi udang tu. Nampak tu. Angkat udang tu. Mi ni, kalau kita rebus ataupun kita celur dia lama sangat, habis lembik. Bukannya spaghetti nak celur 3-4 jam. Mi kuning. Nampak? Kejap je. Dah nak masak dah. Okey, mi pun dah ada, dah celur siap dah apa semua. Taugeh dengan kangkung pun dah siap. Udang pun dah siap masak, dah siap rebus. Sekarang ni kita nak buat apa? Kita ambil periuk lebih kurang macam ni. Senang je orang bujang nak buat kuah dia. Mula-mula kita nyalakan api, panaskan periuk. Kalau tadi kita ambil udang ni, nampak ni. Kat sini saya akan bagi tahulah step yang apa seterusnya. Sementara tunggu panas, okey. Kupaskan kepala dia. Kita asingkan. Kenapa? Kepala ni, sebenarnya kepala ni lah yang buat air ataupun kuah udang tu lagi sedap. Walaupun sikit je kepala dia, tapi dia punya manfaat kepada kuah tu memang terbaik. Tak tepi. Okey, kita nyalakan api dekat apa stok yang kita rebus tadi tu, yang kita biarkan sekejap tu, ada kepala udang ni. Kepala yang kita telah asingkan dengan udang tadi tu, kita masukkan balik. Sebab apa? Kita nak dia rebus dengan baik. Dah panas dah. Periuk kita satu lagi. Cakap sampai bersembuh-sembuh. Tak tahan lah. Sebab apa? Bulan Ramadan, masak pula mi udang memang meleleh air liur lah. Okey, ni dia. Bahan yang kita kisar tadi. Tumiskan dia. Nampak? Tak payah pakai minyak Sebab apa? Kita nak rebus dia. Nampak ni? Kita nak rebus dia. Setengah orang dia letak, nak letak minyak ke apa kan? Tak payah letak minyak. Sampai dia dah nak garing kejap lagi. Kita masukkan stok udang. Kita masukkan ubi. Memang cantik. Kita ambil stok ataupun air rebusan udang ni, kita tuang terus ke dalam periuk yang ada cili tadi tu. Nampak tu. Tuang terus dengan kepala-kepala dia sekali. Yelah, sebab apa? Mi udang kena ada udang. Kita letak kepala udang untuk kita buat rebusan ataupun kuah dia tu. Nampak tu. Cantik. Dah mendidih dah tu sebenarnya. Nampak tengah-tengah dia dah naik buih, menggelegak dah. Takkan tak tahu pula. Senang je kita masukkan ubi ni sikit demi sikit. Bukan apa, kita nak tahu dia tahap dia punya kepekatan dia tu. Kalau kita masuk banyak sangat nanti, dia pekat pula. Kita masukkan lebih kurang setengah daripada yang tadi kita lenyek tu. Pakai ubi keledek. Pakai ubi kentang. Jangan pakai ubi kayu. Kau pakai ubi kayu pula kejap lagi. Siap. Macam ni, kuah kurang. Senang je. Tambahlah air. Kalau cair senang je, tambahkan ubi yang lebih tadi. Macam tu lah proses dia. Itu yang saya cuba masukkan tadi tu. Kita nak buat apa? Kita nak masukkan sos cili sikit, sos tomato sikit. Perasa dia lah kan. Okey, masukkan sos cili sikit. Jangan terlampau banyak sangat sos cili. Sebab apa? Tadi kita dah blendkan cili kering tu. Dia dah rasa cili dah. Kita masukkan sos tomato sikit sebagai perasa dia. Untuk confirmation, macam biasalah. Selalu saya cakap, klise sangat-sangat. Masukkan garam untuk rasa masin. Lebih kurang agak-agak lah. Kau pakai dalam 2 sudu ke, ikut kuah lah kan. Macam banyak ni, 2 sudu ke 3 sudu dah cukup dah. Ingat, dalam makanan kena ada garam, kena ada gula. Macam badan juga, ada garam, ada gula. Okey, masukkan gula sikit. Dah masuk gula dengan garam, dah masuk sos tomato, sos cili. Kita kacau lah bagi dia. Betul-betul sebati. Rasa dia tu naik. Tak adalah cakap setumpuk kat situ je. Kuah dia dah memang cantik dah. Memang macam kita nak ni. Bujang. Nampak tu. Dah mendidih dengan baik dah. Nak rasa memang tak boleh lah. Sebab apa?
bulan Ramadan. Belum masuk waktu berbuka lagi. Tadi kita dah masuk sos cili, sos tomato, perasa gula dengan garam. Nampak tu tak pakai motor-motor ataupun basikal-basikal. Kita pakai perasa yang ada je. Senang je. Kita ambil kuah dia. Kita boleh terus masukkan ke dalam mi tadi tu. Oh, nampak tu. Panas. Nampak tu orang bujang? Sekejap je nak buat mi udang. Tak susah mana pun. Potong. Rebus. Lenyek. Dah siap dah. Apa lagi orang bujang? Masak sendiri dah. Bahan-bahan saya dah tunjukkan macam mana. Perkakasan macam mana. Step by step macam mana. Okey. Mi udang dah siap. Sekarang ni kita nak buat satu lagi side ataupun snack untuk makan berbuka nanti. Kita sediakan bahan-bahan untuk resipi kedua kita. Pasembur ataupun rojak pasembur. Jom kita sediakan bahannya.